Musalla Aisyah. Syekh. Assalamualaikum Syekh. Umi apa khabar Syekh? Alhamdulillah sihat semua. Okay, salam semua. Ya, baik-baik. Ada sekali ni ada. Terima kasih Syekh, terima kasih sudi luangkan masa untuk Musalla Aisyah pada malam ni. Semua dalam jemaah dalam Musalla Aisyah ni semua excited nak menunggu Syekh untuk menurunkan ilmu pada kami pada malam ni. Masya-Allah. Terima kasih Syekh. Insya-Allah. Baik. Kita mula Boleh mula? Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan saudari Hana, pengurusi majlis, juga kepada Kakak Umi Aida dan juga seluruh jemaah di Musalla Aisyah, para santri di Zawiyah Nasiriyah, para guru, dan juga yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, diturunkan rahmat, barakah, berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan sama-sama kongsi beberapa perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala, para salihin. Pesanan-pesanan mereka terhadap khususnya kepada golongan wanita dan juga kepada lelaki umumnya, yang saya akan petik daripada kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum kita meneruskan perbicaraan tentang perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai makhluk ataupun kain mutaharrik, iaitu sesuatu yang tidak akan berdiam diri, melainkan mereka akan suka untuk bergerak. Bergerak untuk tujuan apa? Untuk tiga perkara. Yang pertama, bergerak untuk mendapatkan rezeki, memenuhkan perut mereka dengan makanan. Maka ini perkara pertama yang dilakukan oleh manusia. Maka kerana tersebut, mereka berusaha mencari rezeki dan juga mencari jalan dan sumber pendapatan. Yang kedua, manusia bergerak untuk memenuhkan keinginan peribadi mereka terhadap lawan sejenis mereka, iaitu maka Islam menganjurkan untuk perkahwinan. Yang ketiga, mereka bergerak untuk tahqiqu az-zat, maksudnya mencari kepribadian. Jadi perbincangan kita pada malam ini adalah pada sudut yang ketiga, iaitu sudut tahqiqu az-zat. Bagaimana seorang tersebut sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah berusaha untuk mencari kepribadiannya. Dan Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan ilmu. Maka pencarian kepribadian bagi seorang muslim adalah bermula dengan berilmu dan juga menuntut ilmu daripada ahlinya. Karena Islam terbina pada permulaan wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perkataan iqra menunjukkan kepada ilmu. Dan Sayyiduna Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana diberikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan bila mana Sayyidina Adam diajarkan oleh Allah dengan ilmu, dipajangkan, disebutkan kepada para malaikat, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala kagum dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Adam, khususnya kepada Sayyidina Adam alaihi salam, sehingga menyebabkan mereka sujud
patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala setelah melihat hakikat tersebut. Jadi keperluan ilmu ini diperlukan yang kita tumpukan pada hari ini kerana kebanyakan yang hadir dan boleh dikatakan keseluruhan daripada musalla Aisyah adalah golongan muslimah, maka ilmu sangat diperlukan untuk tahqiqul hadaf, untuk mendapatkan tujuan yang tertentu dalam kehidupan kita. Mana man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada bihima ma'an fa'alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan dunia maka dia perlu ilmu. Siapa yang inginkan akhirat maka dia keperlukan ilmu. Wa man aradahuma ma'an, siapa yang inginkan kedua-duanya sekali maka perlukan ilmu. Jadi apa sahaja perlukan ilmu. Berlaku ketidakkefahaman. Kalau kata orang yang dah berkahwin, bercerai, disebabkan kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Kerana kurangnya ilmu. Dan ilmu kalau tidak digabungkan dengan amal, maka ini tidak akan menghasilkan al-hilm. Akan menghasilkan kelembutan, menghasilkan keindahan. Itu kalimah ilm dan amal ini daripada kosakata, dan kalau kita lihat dengan hurufnya ditukar sahaja. Ada 3 benda yang kita akan jumpa. Yang pertama ilm, ain, lam, mim. Ilm. Daripada ilm keluarnya amal, ain, mim, lam. Mim diletakkan di tengah. Dan daripada amal akan keluarnya lama, lam, mim, ain. Jadi ketiga-tiganya ditukar-tukar. Ilm, amal, lama. Ilmu dihasilkan, dipelajari untuk diamalkan. Dan dengan amal akan menghasilkan lama. Lama apa dia? Nur, cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang yang berilmu. Jadi ketiga-tiga kalimah tadi bersangkutan, berkaitan, dan tidak akan terpecah salah satu sama lain, melainkan ada keterkaitan di antara ilm, amal dengan lama. Jadi seorang yang ingin mendapatkan al-lama', cahaya, maka perlu bagi mereka untuk mendapatkan 2 sebelumnya, iaitu ilm dan juga amal. Jadi dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Bani Adam. Dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan khususnya para wanita pada zaman yang awal dihina dan juga dipermainkan. Wanita pada zaman awal barat dan peradaban yang lain kebanyakannya menjadikan wanita sebagai alat. Alat untuk nafsu mereka, alat hanya sekadar untuk melakukan tugas-tugas yang mereka tidak lakukan, tugas-tugas yang mereka anggap sebagai tugas yang hina, maka diserahkan kepada wanita. Kecuali pada peradaban Perancis, iaitu lebih kurang 15 tahun setelah lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok Perancis, kata Syekh Rashid Ridha, mengatakan bahawa mereka dah mula untuk mempertahankan dan mengangkat darjat wanita pada ketika tersebut. Dan waktu itu baru 15 tahun baginda Rasul dilahirkan. Maksudnya waktu itu umur Nabi 15 tahun. Dalam sejarah umat, umur Nabi 15 tahun, maksud tak diutus lagi oleh Allah Ta'ala. Kelompok di Perancis pada ketika tersebut telah dicatatkan dalam sejarah mereka bahawa mereka mula untuk memberikan perhatian terhadap wanita dan juga diletakkan dengan kedudukan yang baik. Dan setelah Nabi SAW datang, maka Islam mengangkat darjat wanita, meletakkan pada kedudukan yang sepatutnya, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, junjungan besar, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah temannya lelaki. Teman dengan maksud apa? Dengan makna dalam hukum hakam bersamaan mereka dengan lelaki. Jadi tidak kalau lelaki diwajibkan solat, maka wanita juga diwajibkan solat. Kalau lelaki diwajibkan zakat, maka wanita yang mempunyai syarat-syaratnya cukup, maka diwajibkan kepada mereka zakat. Dan kalau wanita diwajibkan, lelaki diwajibkan berpuasa, maka wanita juga diwajibkan berpuasa. Kecuali ketika waktu uzur dan tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Kalau kata lelaki diwajibkan dengan haji, maka lelaki perempuan juga diwajibkan haji. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah persamaan hukumnya dengan lelaki, dan mereka sekali di dalam masalah kehidupan dan juga dengan seumpama. Maka
kalau dilihat pada sudut kebijaksanaan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh golongan wanita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengambilan bai'ah dengan baginda Rasul juga dilaksanakan kepada wanita. Ini seperti yang disebutkan dalam kitabnya Syekh Rashid Ridha, di mana yang dimaklumkan tentang peristiwa yang berlaku ketika Fathu Makkah, bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya pada dalam surah dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la yu'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul, digelarkan Nabi dengan gelaran yang luar biasa. Nabi Allah taala tidak menyebut ya Muhammad. Berbeza dengan para anbiya yang lain yang baginda menyebut idz qala Yusuf, idz qala Yaqub dan seumpamanya. Tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut baginda Nabi dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhan nabi. Jadi perkataan ini menunjukkan bahawa perlu bagi kita ketika mengucapkan tentang Rasulullah diucapkan dengan adab. Berhati-hati ketika mana mengungkapkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala berpesan kepada kami selalu agar sentiasa menjaga adab ketika mana berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan perkataan yang terbaik, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Agung, menggunakan bahasa yang lunak dan bahasa yang indah dan pujian yang tinggi kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang mukminat berikrar, yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a, mereka berikrar, berjanji setia kepada engkau atas bahawa tidak akan syirik dan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu. Jadi mereka berbai'ah tidak akan menyekutukan baginda Rasul, Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wala yasriqna, dan mereka berjanji tidak akan mencuri. Wala yaznina, dan mereka berjanji tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan mereka berjanji tidak akan membunuh anak mereka itu. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu, dan mereka tidak akan membuat kerja yang tidak baik di antara kaki tangan mereka tersebut. Baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan mereka tidak akan derhaka dan ingkar dalam pekerjaan yang baik yang diarahkan oleh baginda Rasul. Maka fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah, maka terimalah janji mereka tersebut dan pohon ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat pengampun dan amat belas kasihan. Jadi bila mana ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Fathu Makkah, ini cerita yang menarik yang berlaku di antara Sayyidina Rasul dengan Sayyidatuna Hind bintu Utbah, istrinya Sayyidina Sufyan, Abi Sufyan ibni Harb, ayahnya kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi berlaku perbincangan dan juga soal jawab di antara beliau dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya perjanjian setia di antara baginda Nabi dengan golongan wanita di Bukit Safa. Jadi perjanjian ini berlaku di mana? Di Bukit Safa. Jadi setelah selesai perjanjian sebut dengan lelaki dan juga Nabi mengambil perjanjian dengan lelaki untuk jihad dan juga untuk Islam, maka ketika tersebut Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berada bersama dengan Rasulullah ketika menyampaikan perjanjian, dan yang hadir bersama dengan baginda Nabi pada ketika itu adalah Sayyidatuna Hind binti Utbah yang merupakan isteri kepada Abi Sufyan ibnu Harb
dia menutup mukanya dengan burdah, ya, tidak menyamar diri datang agar Nabi tidak mengenalnya. Karena dia masih lagi bimbang dengan apa yang telah beliau lakukan terhadap bapa saudara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung, singa Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang dibunuh di dalam peperangan Uhud, syahid, dan dimakan jantungnya oleh Hindun membelah dada Sayyidina Hamzah, mengambil jantung Sayyidina Hamzah, mengeratnya dan menelannya, mengunyahnya, dan mengerat telinga Sayyidina Hamzah, mengerat hidung Sayyidina Hamzah. Ini perkara yang dipanggil suatu yang kejam yang dilakukan, dan sangat suka dengan perkara tersebut. Hind sangat suka dengan perkara tadi kerana menganggap ini sebagai balas dendam terhadap kematian anaknya dan juga saudaranya ketika mana peperangan Badar. Jadi diupahnya Wahsy. Diupahnya Wahsy. Wahsy masuk Islam, Sayyidina Wahsy masuk Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berasa sedih dengan Sayyidina Wahsy di sini. Kalau kita lihat hukum dalam fikih, bila mana Wahsy diupah oleh Sayyidatina Hind. Ajaibnya yang membunuh Sayyidina Hamzah, banyakkan mereka masuk Islam. Maksudnya apa dia? Maksudnya masih lagi ada dalam hati mereka ni ada nur yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaib. Jadi bila mana Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah dengan mubasyarah, maksudnya dia yang membunuh, maka muamalah baginda Rasul dengan yang mubasyarah, dengan pembunuhan tersebut, dengan yang mengupahnya berbeza. Walaupun dia penyebab. Hind penyebab. Sayyidatina Hindun adalah penyebab kepada kematian Sayyidina Hamzah dengan diupahnya Wahsy, dan Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi Rasulullah menyebutkan kepada Sayyidina Wahsy dengan kataan bahawa beliau bukan memarahi Sayyidina Wahsy, bukan maksud dengan membenci. Tapi beliau tidak boleh melihat wajahnya Wahsy disebabkan kerana teringat dengan bapa saudaranya yang dicintai Sayyidina Hamzah. Maka Wahsy diminta oleh Rasulullah SAW agar tidak menzahirkan wajahnya di depan Rasulullah. Karena Nabi terbayang wajahnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala. Hingga akhirnya Wahsy membawa diri pergi ke Syam dan tinggal dan wafat di sana, dan tidak lagi kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan merasa sangat sedih dengan perkara tersebut disebabkan kerana apa yang telah beliau lakukan. Tapi apa yang berlaku kepada Sayyidina Hindun, jadi kita akan tengok. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian, dan Nabi SAW menyebutkan, kami janjikan kepada kamu, wahai wanita-wanita, bahawa jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi bila didengar oleh Sayyidatina Hindun bintu Utbah, lalu beliau mengangkat kepala dan menyebut, demi Allah, baginda Nabi SAW telah mengambil janji atas kami dalam perkara yang baginda belum ambil janji atas sekalian laki-laki. Yang orang lelaki tak ambil perjanjian ni. Orang lelaki diambil perjanjian dengan tidak dengan Islam dan juga dengan jihad. Tapi dengan wanita diambil jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi perkataan menyekutukan Allah dengan sesuatu ni lebih luas. Perbahasannya bukan hanya difahamkan dengan maksud mensyirikkan Allah dengan menyembah sesuatu yang lain, tetapi meletakkan sesuatu di dalam perasaan hatinya yang melebihi kuasa Allah Ta'ala. Melihat duit sebagai sesuatu yang lebih daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Melihat keangkuhan dirinya, kecantikannya, kemewahannya dan seumpamanya melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk syirkun khafi. Syirik yang halus yang sepatutnya dielakkan, karena Nabi SAW berpesan agar tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun secara mutlak, sama ada syirkun khafi ataupun syirkun jali, syirik yang jelas ataupun syirik yang halus. Jadi Sayyidatina Hindun bila sebut macam tu, maka Rasulullah SAW menyambung. Nabi mengatakan yang kedua, jangan mencuri, kata Rasulullah pada wanita. Dan Sayyidatina Hind balah balik lagi. Dia seorang aja berani jawab. Ini orang besar ni, dia kata, Nabi tengah bercakap ni, dia boleh potong tengok. Dia boleh sebut. Dan dia menjawab kataan tersebut. Dan dia kata apa? Abi Sufyan ni seorang yang kedekut, katanya. Dia tutup muka. Lepas tu dia tanya kat Nabi. Nabi kata, jangan mencuri. Ini perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sebab sifat wanita kadang dia malu nak tanya.
Maka ada semisal Sayyidatina Hind, ini boleh untuk menyelesaikan masalah mereka yang mereka pendam. Jadi Sayyidatina Hind tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dilarang kami mencuri. Tapi Abi Sufyan, seorang yang lokek," kata dia, kedekut. Dia bukan bakhil, dia syahih dipanggil. Lokek ni teruk pada bakhil lagi. Bakhil, dia bakhil kat diri dia saja. Kalau bakhil, perkataan bakhil biasanya dia bakhil kat diri dia, tapi dekat orang lain mungkin dia boleh belanja. Minta maaf. Dia bakhil dekat orang lain tapi dekat diri dia belanja, tu bakhil. Kalau syahih, bukan setakat diri dia aja, diri orang aja dia lokek, dengan dia pun dia lokek. Kalau nak makan nasi pun dia berkira. Nah, kau boleh cari yang paling murah sekali. Tak ada yang panggil apa. Dengan dia pun dia panggil bakhil, bukan bakhil, panggil syahih. Dalam bahasa Melayu kita panggil lokek. Dia lokek ni bahasa lebih halus daripada bakhil. Jadi Abi Sufyan ni seorang yang lokek katanya. Jadi hamba ni kata beliau telah mengambil hartanya yang dia tiada ketahui. Adakah harta tadi halal ataupun tidak? Dia mencuri kah? Maka jawab Abi Sufyan. Abi Sufyan ada pada ketika itu. Abi Sufyan ada ketika itu tidak terkena apa-apa atas barang kau yang lalu dan itu halal bagi engkau. Abi Sufyan suaminya ada pada waktu itu. Terus Sayyidina Rasul baru perasan. Soalan tadi ditanya oleh Sayyidatina Hind. Nabi tanya, "Kamu Hind?" Nabi gelak. Nabi gelak bila dengar soalan tadi. Maksudnya ni isteri bantai suami depan orang. Depan Nabi tu. Ini Abi Sufyan ni lokek katanya. Tapi mungkin dia tutup muka, jadi orang tak perasan siapa orang yang bertanya. Tapi bila disebut Abi Sufyan, jelaslah yang bertanya tadi adalah isterinya. Maka Nabi tertawa, tersenyum dan Nabi kata, "Kamu Hind? Kamu Hindun bintu Utbah?" Maka jawabnya, apa dia jawab? Dia kata, "Bahkan ya Rasulullah, sayalah Hind bintu Utbah, maafkanlah barang yang telah lalu," kata dia. Nah, maafkan saya dengan benda yang telah lalu. Maka Nabi SAW menjawab, "Dimaafkan kamu oleh Allah." Bukan Nabi maafkan, Allah dah ampunkan. Jadi ini makluman Nabi kepada Hind, maksudnya ikhlasnya beliau dalam permohonan maaf tersebut dan taubat beliau sebabkan kerana pembunuhan Sayyidina Hamzah, maka Nabi memaklumkan bahawa Allah telah memaafkan kamu. Allah telah mengampunkan kamu. Dan kemudian Nabi mengatakan lagi, jangan berzina. Kenapa perzinaan dipesan oleh Nabi khusus kepada wanita? Hatta dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Didahulukan sebutan tentang az-zaniyah. Disebutkan bagi lelaki kalau as-sariqu was-sariqatu. Lelaki dulu mencuri kemudian baru perempuan. Tapi kalau zina, perempuan dulu baru lelaki. Kenapa? Karena mereka adalah pintu utama. Kalau dibukakan pintu dengan mudah daripada mereka, maka akan memudahkan jalan perzinaan. Jadi wanita perlu beringat dengan masalah ini. Jangan kita menjadi pintu kepada masalah tersebut. Nah, kita jangan jadi pintu kepada membuka perjalanan ataupun kemudahan untuk seorang lelaki melakukan perkara yang tidak baik dengan wanita. Dan bila Nabi SAW mengatakan jangan berzina, apa soalan? Apa yang ditanya oleh Sayyidatina Hind? Ini soalan ini penting. Tengok dia kata apa? Adakah perempuan merdeka berzina? Jadi apa yang kita faham daripada perkataan Sayyidatina Hind? Dipaham daripada perkataan beliau bahawa peradaban pada zaman jahiliah, wanita merdeka tidak akan berzina. Yang berzina hanyalah hamba. Jadi biasanya yang lelaki-lelaki pada zaman jahiliah mendekati wanita untuk berzina adalah wanita-wanita yang hamba. Manakala wanita-wanita yang merdeka, tidak tasawur dalam pemikiran seorang wanita, hatta pada zaman jahiliah sekalipun, melakukan perzinaan. Nah, yang kita baca dalam sejarah, intisyarnya perzinaan dan seumpamanya, itu berlaku, dipaham lagi dengan lebih jelas kepada golongan hamba. Jadi perhambaan menyebabkan ataupun berlaku zina tadi dengan para hamba. Jadi kalau bukan hamba milik dia, hamba milik orang lain, dia pergi berzina dengan hamba tersebut. Ataupun dibelinya hamba kemudian dibuatnya rumah pelacuran untuk dijadikan tempat untuk berzina bagi lelaki-lelaki yang tidak ada akhlak. Dan kemudian baginda Nabi SAW lagi bersabda, jangan membunuh anak-anak. Apa kata Sayyidina Hind? Orang perempuan dia, kalau dia nak sebut, dia lebih straight to the point. Apa dia kata? Kami membela anak ketika kecil dan ketika besar dibunuh oleh orang lain. Jadi dia nak sebut lagi perasaan dia, anak dia dibunuh. Jadi dia kata, tuan hamba lebih ketahui.
Dia kata kat Nabi pula. Baginda Nabi lebih tahu. Kami bela anak kecil-kecil lagi. Dan Nabi kata jangan bunuh anak-anak. Kata Hindun, kami bela anak kami waktu kecil. Tapi ketika besar dibunuh oleh orang lelaki. Dan baginda tahu benda tu. Siapa dia anak dia? Hanzalah. Hanzalah ibnu Abi Sufyan dibunuh ketika perang Badar. Yang ni yang dia marah dekat Sayyidina Hamzah ni. Hanzalah dibunuh dalam perang Badar. Maka Sayyidina Umar gelak sampai nak terbalik. Sayyidina Umar gelak dengan ucapan tadi sampai nak terbalik belakang macam tu, gelak. Sayyidina Umar gelak sungguh. Seolah-olah macam dia rasa takjub dengan apa yang ditanya oleh Hindun. Macam mana kamu boleh kata anak kamu bela lepas tu dibunuh oleh lelaki-lelaki? Maksudnya macam anak dia tadi ni ditolak pergi ke medan perang untuk dibunuh. Macam tu lah. Padahal anak dia, Hanzalah, waktu ketika tersebut datang sebagai seorang prajurit. Bukan budak-budak. Tu Sayyidina Hamzah gelak, Sayyidina Umar gelak kata. Dia tanya soalan ni. Dan boleh sebut perkataan tu dengan Rasulullah SAW. Nampak tuan perempuan, kalau dia ada simpan dalam perasaan hati dia, kerana dengan siapa pun dia tak kira. Dia talar terus je. Ini orang perempuan. Jadi macam mana orang lelaki nak kena muamalah? Tengok akhlak Nabi SAW. Nabi senyum. Nabi tak kata, apa yang cakap macam tu? Kamu dah masuk Islam. Patutnya jangan ulang balik, ungkit balik benda yang dah berlalu. Tak, Nabi tak kata. Nabi senyum. Saya nak Umar gelak cukup. Nabi tersenyum dan kemudian Nabi bersabda lagi, Nabi mengatakan, dan jangan mengerjakan pekerjaan yang tidak baik di antara kaki dan tangan kamu, iaitu seperti apa? Mengaku anak orang lain sebagai anak kamu. Maksudnya kamu berzina dengan seseorang yang lain, kemudian kamu mengaku bahawa ini anak kamu dengan suami kamu yang telah kamu kahwini dengan sah. Hanya semata-mata untuk menjaga diri kamu. Dan ini adalah dusta. Dan kata Hindun, demi Allah, dusta yang bukan-bukan itu amat keji. Ini benda itu tidak akan dilakukan oleh kami ya Rasulullah. Disebutkan oleh beliau. Dan Nabi SAW menyebutkan lagi. Dan dia sebutkan lagi bahawa ya Rasulullah, kamu telah menunjukkan kepada kami jalan yang baik. Tidak ada perkara yang kamu tunjukkan, melainkan perkara-perkara yang baik dan perangai dan akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW bersabda lagi, dan jangan ingkar dengan perkara yang baik. Yang ni selalu diingatkan oleh baginda Nabi kepada golongan wanita. Golongan wanita jangan mengingkari perkara yang baik dan jangan melupakan ma'ruf kebaikan orang kepada kita. Dan ini antara sebab kufur, kata Nabi SAW, dilihat wanita-wanita masuk ke dalam neraka disebabkan kerana kufurnya mereka dengan nikmat Allah Ta'ala. Bukan kufur mereka keluar daripada agama, tidak. Kufur mereka dengan nikmat Allah. Iaitu mereka terkadang melupakan kebaikan orang lain diberikan kepada mereka. Jadi lanjutnya boleh tengok cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apa yang diucapkan oleh nama apa? Zainuddin kepada Hayati, dalam buku Hamka. Dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dalam tu akan boleh tengoklah macam mana Zainuddin, yang kalau siapa baca buku tu, saya baca tenggelamnya kapal Van der Wijk ni lebih kurang 4 kali. Dan 4 kali baca, 4 kali dapat gambaran yang lain. 4 kali dapat cerita yang lain. Ketika baca ni ajaib Hamka punya tulisan. Walaupun Hamka ya makruf dari segi kefahaman beliau ada sedikit berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah pada sudut tafsiran beliau terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan seumpamanya. Ala kulihan tidak ada hajar pada bacaan. Kita tidak ada menghalang pada bacaan. Bacalah apa sahaja yang kita ingin baca, tapi perlu disadur ataupun disalut dengan ilmu, dan tidak boleh untuk kita terus menerima suatu perkara tersebut melainkan setelah kuat kita punya pengetahuan kita. Tamam. Jadi dalam tu disebutkan macam mana wanita mudah melupakan. Jadi Hamka sebenarnya mengungkapkan perkataan dalam bentuk novel. Macam mana perempuan boleh lupa dengan kesalahan dia kepada orang lain, tapi kesalahan orang kepada dia sekali, maka dia akan ingat ratusan tahun. Kalau dia hidup umur 100 tahun, dia akan ingat sampai bila-bila. Macam Hindun tadi. Syaitan Hindun tadi, kata dia, kami bela anak daripada kecil, tiba-tiba bila besar dibunuh oleh laki-laki. Siapa dia laki-laki tadi? Dia nak sebut Sayyidina Hamzah. Dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dan Sayyidina Umar gelak pada waktu itu.
Tu kagum dia jadi takjub, dia kata, macam boleh tanya. Anak kamu bukan pergi sebagai budak-budak. Dan dia bunuh orang, tak kira apa. Nah, kalau dia bunuh orang dalam peperangan, tak kira. Dan dia hina orang dalam peperangan, tak kira. Tapi kalau kena pada dia, dan dikiranya masalah tersebut sebagai masalah yang besar. Ini yang berlaku. Tamam? Takduban, walaupun kita beradab dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ya, tapi apa yang dimaklumkan ataupun disebutkan dalam bahasa ini menunjukkan tentang kepribadian para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni agung, mulia, masya-Allah, tabarakallah, dan bagaimana muamalahnya baginda Rasul dengan mereka yang sangat luar biasa. Tamam? Soalan mereka, ya, walaupun ada benda-benda yang tersimpan dalam hatinya, perasaan pedih lagi dengan kematian anak. Sebab tu seorang ibu ketika mana kehilangan anaknya, ini benda yang sangat besar. Walaupun anak tadi siapa sekali, walaupun anak tadi adalah kufur kepada Allah Ta'ala, tapi perasaan ibu tidak akan menghalang daripada kecintaan dia terhadap anak tersebut. Ini luar biasa ibu. Ibu ni luar biasa. Jadi bila mana diungkapkan perkataan tersebut, Nabi SAW pesan, kata jangan derhaka, jangan ingkar dengan perkara yang baik. Maka kata Sayyidina Hind, tidak kami sekalian duduk dalam majlis ini kalau pada diri kami hendak derhaka kepada Nabi SAW. Kata sama sekali kami tidak akan derhaka ya Rasulullah. Kalau kami nak derhaka, kami tak main duduk dalam majlis. Maka perkataan yang sama juga kita sebut. Seperti mana yang diungkapkan oleh baginda Rasul SAW, maka diungkapkan juga kepada semua yang hadir dalam musalla Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, agar kita mengambil perjanjian tersebut. Kita mengambil perjanjian tersebut dan berjanji agar kita tidak melakukan pengingkaran terhadap perkara kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita dengari, maka kita berusaha untuk kita melaksanakan kebaikan tersebut dengan bersungguh-sungguh. Jadi kemudian Nabi SAW bersabda, yang demikian tersebut, yang kami terkuasa dan terdaya untuk kami sebutkan. Maka perempuan-perempuan yang hadir, wanita-wanita yang hadir dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahawa Allah dan Rasulnya lebih belas kasihan akan kami, lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Jadi ini adalah perkara yang sangat agung yang ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW, dan perbualan pertemuan di antara Rasul dengan Sayyidatina Hind bintu Utbah dalam pertemuan tersebut menunjukkan terhadap kemuliaan wanita dan juga kedudukan wanita dalam Islam yang sangat agung. Karena apa yang diambil perjanjian seolah pada permulaan, baginda mengambil perjanjian tersebut dengan wanita terlebih dahulu daripada wanita lelaki. Lelaki tak disebutkan lagi perjanjian tadi, disebut dulu kepada wanita. Menunjukkan kemuliaan wanita. Ada satu kitab dikeluarkan mausu'ah bagi wanita. Para ulama dan pemuka Islam dalam wanita, lebih kurang dalam beberapa puluh jilid kitab tersebut dihadiahkan oleh para penuntut ilmu kepada saya. Baru-baru ni ada beberapa puluh jilid kitabnya. Banyak jilid, ada 4 kotak kitab, tak silap saya, 4 kotak. Lebih kurang dalam 30 ke 40 jilid kitab yang berkait dengan wanita saja, mausu'ah wanita. Dan kitab tu paling mahal di festival buku antarabangsa di Mesir. Itu antara yang paling mahal sekali buku. Lebih kurang dalam 10,000 genih. 10,000 dalam berapa ringgit? 10,000 ke 12,000 genih. Kalau genih bagi 4, kalau ni bagi 4 ke? Lebih kurang 4,000 lebih Malaysia. 4,000 ke 5,000 ringgit Malaysia. Dia punya buku tadi, harga ni, kitab ni. Dan ada seorang ustazah ni, anak murid Maulana Syekh Ali Jumaah, hafizahullah, Kakak Hilma ni, dia tulis dalam Facebook dia. Dia kata antara yang disebut kitab yang paling mahal di Qahirah pada ketika ini adalah kitab Musnad Imam Ahmad, kata beliau. Tapi katanya ternyata dia orang Indonesia, ternyata ada yang lebih mahal lagi daripada itu, iaitu kitab Mausu'ah wanita tadi. Cerita pasal ulama-ulama wanita, tentang kehebatan wanita dan seumpamanya dalam kitab tu. 40 jilid lebih kurang. Kata kitab ni lebih mahal. Kalau kitab Mausu'ah Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad lebih kurang 9,000, kitab tu lebih kurang 12,000 ataupun 10,000. Lagi mahal lagi daripada Musnad. Katanya bila ditanya kepada tukai kedai tadi, dia kata kenapa kitab ni mahal sangat? Maka dijawab oleh dia sendiri jawab, kerana kami ni mahal, kata dia. Kerana wanita itu mahal, maka kitabnya pun mahal.
Karena kami ini mahal, maka kitabnya juga mahal. Masya Allah. Jawapan yang bagus daripada orang yang bagus. Kan? Ini seronok lah orang membuat. Kan? Sebab apa yang jadi mahal? Juga karena dia nadir, jarang-jarang. Benda jarang-jarang ni memang mahal. Kalau kata permata emas, kalau kata batu tepi jalan, orang jumpa, memang tak ada harga dia. Kalau dijual pun dengan banyak, kuantiti yang banyak akan jadi mahal. Beli lori baru jadi banyak. Pasir kalau kata beli banyak-banyak baru jadi mahal. Tu pun mahal pun dalam berapa ringgit saja, RM60, RM70 satu lori. Tapi kalau emas, satu biji kecil saja, harganya luar biasa. Kenapa? Karena nadir. Karena barang susah nak jumpa. Jadi kita wanita kena jadi macam tu lah. Kita tu inilah yang hadir lah. Kali ingat saya pula kan. Tak. Maksudnya yang mendengar ni kalau di kalangan wanita, jadi mereka perlu menjadi yang mahal tersebut. Jadi bila yang mahal ni maksudnya yang tertutup, bukan tertutup dengan maksud jumuk, tidak. Tertutup dengan makna tidak suka untuk menzahirkan sangat kepada orang lain. Agar mendapatkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab tu kembali semula kepada perbahasan kita tentang ilmu. Perkara yang paling diperlukan oleh wanita adalah ilmu. Kesemua perkara yang dijanjikan tadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan boleh dilaksanakan kalau tidak berilmu. Sebab tu wanita kena ada ilmu. Saya pesan sungguh-sungguh kepada golongan wanita agar melazimi majlis-majlis ilmu dan melazimi majlis-majlis zikir. Karena kedua-dua perkara ini akan menguatkan keadaan kita sebagai seorang muslimah dan juga menjadikan muslimah tersebut sebagai seorang yang tersusun dan juga terarah kehidupannya. Tapi kalau tidak ada ilmu dan tidak menghadiri majlis ilmu, maka ini menyebabkan seorang tadi tidak akan terikat dengan baik dengan agama. Karena agama Islam terbina dengan ilmu. Islam bukan terbina dengan semangat. Islam bukan terbina dengan hanya semata-mata seronok mengaku kata dia Islam. Tak. Islam terbina dengan ilmu. Perlu melazimi majlis dengan para guru. Perlu melazimi majlis-majlis zikir. Khususnya para wanita berkumpul melaksanakan bacaan zikir, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah-kisah para salihat, para salihin dan salihat, orang-orang yang saleh dan salihah di kalangan wanita, baca kisah-kisah mereka dan mempelajari adab dan juga akhlaknya para salafus saleh yang terdahulu. Sebab tu kitab Muhimmat contohnya dibaca dan dijadikan sebagai panduan oleh wanita. Kitab Muhimmat yang dikarang oleh Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab Muhimmat tajuknya apa nama kitab ni? Muhimmah yang dikarang oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Rauf Fansuri. Tak, minta maaf, silap. Dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani. Yang kitab Muhimmah. Nama Muhimmah pada ilmu hadis Nabi SAW pada bicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suaminya dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Karangan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Jadi kitab ini perlu dibaca. Kenapa? Kalau dilihat di pondok-pondok, di tempat-tempat pesantren dan seumpamanya, ketika dibaca kitab ini kepada para wanita, ini menyebabkan golongan wanita pada zaman dahulu kurangnya berlaku perceraian. Kurang berlaku perceraian. Saya terdengar apa yang disebut oleh Syekh Ratib Nabulsi, hafizahullah taala. Allahu a'lam, kata beliau di Malaysia, tapi tak tahu di mana. Dia sebut di Malaysia. Di Malaysia katanya ada satu madrasah yang mana kalau mereka nak berkahwin, nak mengelakkan daripada berlakunya perceraian yang sangat tinggi, kes perceraian di Malaysia tinggi. Kenapa berlaku macam tu? Karena tidak ada ilmu katanya. Ada satu madrasah yang mana kalau ketika di madrasah tersebut ada orang yang nak berkahwin, dianjurkan mereka sebelum diakad nikah perlu bagi pasangan lelaki dan wanita tersebut duduk di pondok tersebut dahulu lebih kurang dalam 6 bulan untuk belajar. 6 bulan dulu sebelum kahwin. Mengaji dulu. Mengaji kitab dulu. Lepas mengaji kitab baru kahwin. Dan berjaya katanya. Perkara tersebut berjaya, tidak menyebabkan berlakunya perceraian yang mudah. Sebabkan kerana ada ilmu. Kita sekarang kursus kahwin 3 hari. Itu pun 3 hari merapu banyak.
Sebahagian kursus perceraian dah. Kursus perkahwinan, kursus perceraian hebat. Kursus perkahwinan yang yang saya dengar daripada sebahagian anak-anak murid kita, adik-adik kita ikut majlis. Kadang-kadang ada guru-guru yang menyampaikan ataupun penceramah yang hadir ke dalam majlis tersebut lebih banyak cerita benda-benda yang tak sepatutnya dicerita. Hanya sekadar untuk menyeronokkan majlis. Diceritakan benda-benda yang tak sepatutnya cerita, tak perlu sebut benda apa tak cerita. Kita sendiri faham benda tu. Dan kadang memalukan. Dan tak sepatutnya benda tu berlaku dalam proses pendidikan kepada anak-anak muda. Dan mereka dahlah susah nak mengaji. Tiba-tiba mai dalam kursus tadi buat mampu. Patutnya baca kitab Muhimmah. Patutnya baca kitab adab berkaitan dengan suami isteri. Terjemahlah kitab-kitab apa-apa yang patut untuk disampaikan. Maksudnya ada dah buku yang diterjemahkan tapi tidak disampaikan dengan yang sepatutnya. Kerana bukan berkeahlian. Lebih kepada seronok untuk nak cerita benda-benda dalam kait. Ini benda yang memalukan dan sepatutnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang nak menyampaikan yang baik. Akhirnya yang datang tadi kursus kahwin, yang difikir oleh otak orang yang datang kursus kahwin itu adalah masalah yang berkait dengan nafsunya, bukan dengan yang berkait dengan ilmu dan juga untuk menambahkan lagi pengetahuan mereka terhadap agama. Dan tak rasa tanggungjawab besar ketika kahwin. Jadi ini yang jadi masalah. Itu patutnya baca buku yang dikarang oleh Syekh Abdullah Abdul Rahman Al-Juhuri. Kitabnya risalah kepada jenis yang lembut, yakni perempuan. Ini Kita ada perempuan. Cetakan Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada Akademi perempuan. Jawi ni. Ataupun baca kitab adab perempuan ni. Ahmad bin Yaqub Johori. Ni antara kitab yang bagus dibaca, cetakan Akademi Jawi juga, yang patutnya dibaca oleh wanita untuk mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan adab dan seumpama. Sebab tu masalah-masalah yang berlaku adalah disebabkan kerana tidak ada ilmu. Dan yang terakhir, kerana kita dah panjang 9.30 tadi sampai 10.30 dah, sejam. Ceramah kali lama-lama. Saya dia terlupa semua. Ya. Ada lagi tak bagi? Sikit. Yang saya ingin baca sedikit daripada apa yang tadi saya tak dengar soalan tadi. Tak apa, sekejap kita buka balik. Saya nak baca sikit apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudusiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah. Kata beliau, "Wa sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Qawwas rahimahullahu taala yaqul, akhlaqu zawjati ala surati akhlaqir rajuli fi nafsihi." Kata Imam Sayyidi Al-Qawwas. Sayyidi Al-Qawwas apa dia? Gurunya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tetapi wali min awliyaillah, menghafal Al-Quran 30 juz. Kata beliau, akhlaqu zawjati ala surati akhlaqi ar-rajuli fi nafsihi. Akhlak isteri adalah akhlak suaminya sendiri. Li'annaha minhu khuliqa. Karena isteri tadi dijadikan daripada suaminya. Faman jahila syai'an min akhlaqihi. Siapa yang tak tahu akhlak dirinya, falyanzur ila akhlaqi zaujatihi fa innaha taghmizu alaihi. Seorang yang tak tahu akhlak dirinya, tamam? Dia tak tahu lagi macam mana diri dia. Tengok isteri dia. Insya-Allah dia akan tahu diri dia seperti. Jadi gambaran akhlak seorang suami tadi adalah pada isteri. Tamam? Kemudian disebut fa in aradta ya akhi istiqamata zaujatik fil akhlaq. Kalau kamu inginkan akhlak isterimu jadi istiqamah, jadi orang yang baik, fastaqim ma Allah fima bainaka wa bainah. Hendaklah kamu sendiri yang istiqamah. Cuba tengok ni kesinambungan. Kalau seorang yang dah berkahwin di antara suami dengan isterinya, perlu ada perasaan bahawa dia sendiri yang ingin berubah, dia sendiri yang nak jadi baik, dia sendiri yang istiqamah dulu dengan Allah Ta'ala. Hadza amrun qad aghfalahu ghalibun nas. Ini ramai orang yang lalai, fasaru yashukuna min akhlaqi zaujatihim. Mereka suka menempelak isteri mereka. Kata isteri saya tak dengar cakap, isteri saya kata wa kata, tapi terlupa melihat diri mereka. Hakikatnya isteri mereka adalah pancaran kepada diri mereka. Tamam? Sebab tu disebut qad jarrabtu ana, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani sendiri, kata dia saya telah telah try, kata dia jarrabtu.
Nah, bahasa Melayu kita apa dia? Bahasa yang lebih. Saya telah mencuba. Jarrabtu. Ana zaujati. Saya telah mencuba isteri saya. Nah, siapa dia? Umma Abdurrahman radhiyallahu anha fi akhlaqiha. Tengok Sayyidina Abdul Wahab Sya'rani sangat menghormati isterinya. Disebutkan apa dia? Disebut nama isterinya kemudian disebut belakang radhiyallahu anha. Ajiblah. Orang yang memuliakan isterinya sampai tahap macam tu. Kita ada sebut isteri kita kemudian sebut belakang hafizahullah taala. Nah, kita sebut nama masyayikh hafizahullah taala wa ra'ahu. Ada kita sebut kat isteri kita hafizahullah radhiyallahu anha, mungkin dia meninggal dah lah. Kan? Tak apa kata beliau, saya telah cuba akhlak isteri saya. Fala ata'awwaju fi amalin zahirin aw batinin illa wa tata'awwaj alayya fi akhlaqiha qahran alayhi. Kata dia, kalaulah saya sendiri yang bengkok dalam akhlak saya, maka saya berdapati isteri saya juga akan bengkok dalam akhlak. Pernah sekali kata beliau, saya duduk dengan isteri saya, tiba-tiba terlintas dalam hati saya dengan suatu perkara syahwat. Saya tak bayang Imam Abdul Wahab Sya'rani macam mana syahwat yang dia maksudkan tadi. Kerana dengan kutubnya beliau, dengan keagungan, kemuliaan akhlaknya beliau, dia cerita macam tu, kita kata tak samalah dengan hak kita fikir. Macam tu. Pegang dulu. Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, saya terfikir dengan suatu perkara dan terlihat terus pada waktu tersebut isteri saya berubah akhlak. Sehinggalah saya bertaubat, sehinggalah saya istighfar, baru berubah balik akhlak isteri saya jadi baik. Dia. So ni kalau macam ni punya tahap, ini ghalib manusia, ghalib kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini ghalibnya, bukan semua macam ni. Sebab ada orang kadang-kadang dia ni dah mulia akhlaknya, isterinya masya-Allah tabarakallah tapi suaminya jahat. Jadi dia kata kerana saya jahat juga kah? Sebab ustaz sebut macam tu. Tak semestinya. Ni ghalibnya begitu. Kalau kata nak tengok akhlak suami kita macam mana, tengok akhlak kita. Nak tengok akhlak isteri kita macam mana, tengok akhlak suami. Macam tu. Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu disebut oleh Al-Imam Al-Khushairi dalam risalah Khushairiyah, kata beliau annahu kana yaqul inni la'asillaha ta'ala. Saya tidaklah melakukan maksiat kepada Allah, fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa qadimi wa zawjati. Tidaklah saya melakukan maksiat kepada Allah. Siapa dia yang sebut maksiat ni? Imam Fudail bin Iyad. Wali min awliyaillah. Apa maksiat yang dia buat? Allahu a'lam. Mungkin dia terlupa Allah Ta'ala satu detik. Satu maksiat dah bagi dia. Kalau saya terlupa zikrullah, bukan maksiat dengan makna Sayyidina Al-Imam Fudail bin Iyad tengok benda tak elok. Tengok perempuan. Tak. Mungkin dia terlupa zikir, terlupa selawat. Bagi mereka tu adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Kata dia, kalau saya melakukan maksiat, maka saya ketahui bahawa maksiat yang saya lakukan tadi dilihat pada akhlaknya binatang saya. Akhlak khuluqi himari. Khuluqi himari, akhlak himar, keldai saya, akhlak khadam saya, pembantu ataupun hamba saya, dan juga akhlak isteri saya. Tamam? Akhlak mereka akan berubah. Maksudnya saya ada buat salah. Fa idza astaghfartu wa nadimtu zala dzalikal khuluqu as-sayyi. Bila mana saya istighfar dan saya bertaubat, maka ketika tersebut akan hilanglah akhlak yang buruk tadi daripada mereka. Fa'arifu qabulat taubati. Maka saya tahu taubat saya telah diterima. Lagi tak berubah akhlak mereka, maknanya saya tak bertaubat selesai lagi. Sampailah taubat saya diterima oleh Allah dengan berubahnya akhlak mereka. Wa kathiran ma kuntu astaghfiru wa andamu fayadumul himaru ala sumusihi. Sehinggalah kata beliau, kadang-kadang saya beristighfar, tapi masih tak diterima. Bila mana saya melihat akhlak binatang tunggangan saya jadi liar. Nak naik himar tak boleh. Nak naik keldai tak boleh. Kenapa? Karena keldai saya tiba-tiba jadi liar. Nak naik kereta tak boleh. Kereta tiba-tiba rosak. Itu kena istighfar hari itu. Kereta kenapa jadi masalah tengah jalan? Mungkin saya ada buat salah. Kena istighfar. Kenapa anak saya tak dengar cakap? Kenapa isteri hari itu jadi cakap yang tinggi dengan suami? Karena kesalahan kita. Kalau perasaan ni hadir bagi seorang suami, maka insya-Allah akan lahir keluarga yang sakinah, keluarga yang barakah. Kenapa? Karena masing-masing memikirkan tentang kesalahan masing-masing. Bukan memikirkan tentang kesalahan pasangan semata-mata. Hari itu tengok kesalahan pada isteri saja, dia tak salah. Isteri pula tak tengok kesalahan hanya pada suami saja, dia tak salah. Tak kena macam itu. Satu hari seorang suami pergi bekerja, sampai di tempat kerjanya, tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli emas. Suami ni menjual emas. Jadi perempuan ni cantik.
datang ke kedai nak beli emas. Waktu perempuan ni nak cuba satu gelang, maka si suami tadi hati dah tertarik dah. Perempuan ni lawa, cantik. Maka waktu perempuan nak pakaikan gelang di tangan dia, dia minta tolong kepada lelaki tadi untuk dipakai. Maka lelaki ni pun tolong pakaikan. Bila dipakaikan tadi, tersentuh sedikit kulit wanita tadi, dan akhirnya terdetik dalam hati dia perasaan yang tidak elok. Dan akhirnya dia pun dah selesai urusan tadi. Kemudian dia minta untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wanita tersebut ditutupnya kedai dan dia pun balik ke rumah. Sampai di rumah, lalu dia kata kepada isterinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tak berlaku apa-apa hari ini? Kata dia. Dia tanya pada suami isteri dia. Isteri dia kata tak ada apa, abang. Kata dia tak beritahu betul-betul ada apa-apa tak berlaku. Kata isteri dia apa-apa dipaksa, suami isteri dia kata ada berlaku. Apa dia yang berlaku? Kata dia selepas suami keluar ke tempat kerja, saya keluar untuk pergi ambil air. Dulu mana ada paip macam kita. Kena pergi ambil air, bawa bekah pergi ke telaga. Sampai di telaga dia kata jumpa dengan kawan kepada abang. Suami dia lah. Kawan dia bantu untuk ambil air. Dah saya perempuan nak ambil air tak larat, maka kawan abang yang tolong saya. Jadi bila dia bagi air tadi, di tangan saya tersentuh tangan saya. Sentuh. Jadi terus saya balik, kata dia. Apa kata suami tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata dia. Kenapa kata alhamdulillah? Suami isteri dia pelik. Kenapa pula abang alhamdulillah? Lelaki tadi tersentuh tangan saya. Dia kata, kalaulah saya lebih kepada wanita tadi di tempat kerja, waktu saya perempuan tadi datang beli, kalau saya lebihkan lagi perbuatan tadi, maka dia juga akan buat lebih kepada saya. Tapi sebabkan kerana saya tersentuh wanita tadi tak sengaja, ada perasaan tadi, maka lelaki tadi pun tersentuh kamu tadi dengan keadaan, mungkin dia pun berasa macam saya rasa. Mana kama tadinu tudan. Itu yang cerita ada seorang perempuan, seorang lelaki raja, pernah suruh anak dara dia keluar daripada rumah untuk berjalan-jalan, keluar daripada istana. Anak dia pun jalan keliling bandar, negeri tadi, balik menangis. Ditanya kepada anak dia, kenapa kamu menangis? Kata anak perempuan tadi, ketika saya jalan tadi, dah tengok dah macam mana keadaan rakyat dan semua. Orang tak kenal dia, kata dia puteri raja. Tiba-tiba dia kata waktu nak sampai ke istana, elok nak masuk pintu istana, dalam pintu gerbang istana tu, datang seorang lelaki, peluk saya dan cium saya pada ketika itu. Apa kata raja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Patutnya marahlah orang pergi cium anak dara, tapi carilah lelaki tu. Tak, dia kata, dulu saya pernah mencium seorang wanita yang bukan miliknya saya. Hari ini Allah dah balas kembali kepada anak saya sendiri. Allah. Kalaulah saya buat yang teruk dulu kepada wanita tersebut dengan yang lebih, maka kemungkinan lelaki tadi juga akan melakukan yang lebih kepada anak saya. Tengoklah, kama tadinu tudan. Maka moga Allah Ta'ala jaga keturunan kita. Jaga kita punya keluarga kita. Daripada perkara yang tidak diingini, perkara yang tidak baik, dan perkara tersebut dijaga dengan niat kita tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita didoakan, dibawa bertemu dengan para alim ulama, para aulia Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka mendoakan dan juga mengharapkan barakah daripada mereka, dijaga keturunan kita dan seumpama. Jadi kerana tu saya rasa setakat tu dulu untuk hari ini. Banyak lagi sebenarnya kisah. Ada satu kitab yang perlu dibaca oleh orang panggil jemaah Musalla Aisyah dan Sayyidatina Aisyah. Ada satu kitab yang tajuknya kisah-kisah kesabaran suami terhadap isteri. Anda baca buku ni. Isteri-isteri yang suami-suami yang bersabar dengan isteri. Kena baca. Jadi moga-moga kita tidak mengikuti akhlak orang-orang yang ada. Ada seorang ni ada, dia kata. Kena baca. Dan kena kongsikan kisah tersebut dengan teman-teman agar tidak seorang tadi menjadi seperti orang yang menjadi ujian kepada suaminya. Ujian kepada suaminya. Jadi ada cerita Syekh Bajal Haban, saya pernah cerita sebelum ni, rasanya ramai dah pernah dengar cerita Syekh Bajal Haban yang beliau seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan beliau menjadi wali adalah kerana bersabar dengan karenah isterinya. Isterinya memang
kuat maki betul lah. Memang mulutnya masya-Allah tabarakallah. Dia orang Yaman. Orang Yaman. Jadi memang dia kata kuat sungguh kat suami dia sampai sabarnya Syekh Bajal Haban sehingga orang kata dia jadi wali sebab sabar. Sebab jadi sabar. Satu hari Syekh Bajal Haban isterinya pun wali. Cerita tak habis. Ada soalan dah balas. Isterinya pun wali juga. Kerana isterinya tidak mau suaminya lebih tinggi daripadanya, maka dikatakan oleh sebagian ulama bahawa dia menguji suaminya tadi dengan kesabaran agar suaminya lebih tinggi kedudukan daripadanya. Sebagian kata macam tu. So isteri dia juga wali. Dalam riwayat disebutkan begitu. Syekh Bajal Haban pernah sekali waktu ketika dia dah tak tahan sangat dengan isterinya, dia keluar daripada rumah. Pergi ke satu gua untuk uzlah. Dalam gua tadi ada 3 orang. 3 orang dah duduk dalam gua tu. Duduk beruzlah dalam gua tersebut. Maka dia pergi minta izin nak duduk sekali. Boleh tak saya duduk sekali untuk uzlah? Kata mereka silakan tak ada masalah. Pakat duduk dalam gua tadi 3 orang. 4 orang lah duduk. Bila sampai waktu makan, hak yang wali yang pertama ni, orang yang pertama ni angkat tangan. Mulut tak bunyi pun. Suara tak dengar. Turun makanan daripada langit. Makanan daripada langit turun. Masya-Allah. Pakat jamu makan. Yang Syekh Bajal Haban tengok ni, baik, kemah ni. Angkat tangan ni turun makanan daripada langit. Waktu makan yang kedua, esoknya pun orang yang kedua pula. Dia sampai giliran dah, kamu yang pertama dah doa dah, turun dah makanan langit. Orang kedua pula dah. Orang kedua pun angkat tangan macam tu, turun juga makanan daripada langit. Ni semua tok wali semua ni. Turun. Syekh Bajal Haban duduk ni dah. Macam mana ni? Hari ketiga orang ketiga. Yang ketiga angkat tangan pula. Suara tak bunyi, turun makanan daripada langit. Masuk hari keempat, 3 orang tengok dia. Kata, tuan pula lah doa. Kami dah doa dah 3 hari. Kamu pula lah doa. Syekh Bajal Haban tanya. Nak tanyalah. Doa apa? Kamu doa apa tu yang turun makanan daripada langit? Kata dia, kami doa, ya Allah, dengan berkatnya Syekh Bajal Haban, turunkan rezeki kepada kami daripada langit. Rupanya sebut nama dia. Turun daripada langit tadi kerana berkat sabarnya Syekh Bajal Haban. Katanya dengan barakahnya, sabarnya Syekh Bajal Haban, turunkan makanan kepada kami daripada langit. Turun makanan, disebabkan kalau sebut. Baru dia tahu rahsia dapat makanan ini sebab apa? Sebab sebut nama dia. Terus dia minta izin nak balik. Boleh saya nak minta izin balik? Dia kata, saya tak boleh. Duduk di sini, dia pun balik. Dalam perjalanan, belah balik sampai ke kampungnya. Diceritakan bahawa beliau diangkat nyawanya oleh Allah Ta'ala, wafat beliau. Dapatlah berita kepada 3 orang dalam gua tadi. Kata Syekh Bajal Haban dah wafat. Maka 3 orang turun daripada gua tadi, pergi ke kampung untuk melawat jenazahnya Al-Imam Syekh Bajal Haban. Sampai di kampung, bila dilihat wajah Syekh Bajal Haban, kata, ya Allah, ni orang yang duduk dengan kami 3 hari itu. Ni yang duduk dengan kami 3 hari. Kami tak tahu, kata dialah Syekh Bajal Haban. Jadi permintaan tawassul mereka tadi dengan Syekh Bajal Haban, dan Syekh Bajal Haban sendiri tak tahu, kata rupanya karamat dia sampai teratur. Dia sendiri pun tanya balik kat 3 orang tu, kamu doa dengan apa? Ini kadang isteri juga boleh menyebabkan suaminya menjadi wali. Tapi bagilah suami kita jadi wali dengan perjalanan kewalian yang baik. Jadi bagilah jadi wali yang elok lah. Walaupun Nabi sebut dalam hadis, ala wastausun bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum. Mereka ni adalah pembantu kalian. Maka jadilah pembantu kepada suami-suami kita kalau yang dah berkahwin, agar menjadi suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita menjadikan mereka wali dengan bersabar dengan akhlaknya kita. Dan itu pun alhamdulillah khair, insya-Allah muka kita pun wali juga, sebab tu kita nak bagi dia lebih tinggi daripada kita. Kata saya bukan saja-saja nak maki Ustaz. Saya maki nak bagi dia lebih tinggi daripada saya. Sebab saya tahu kedudukan kewalian saya, maka saya nak bagi dia tinggi lagi daripada tu. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjaga kita semua dan memberikan kebaikan kepada semua jemaah musalla Sayyidatuna Aisyah, diberikan kebaikan dunia akhirat. Mohon maaf atas celoteh saya pada malam ni panjang lebar. Moga-moga semua dapat manfaat, menjadi seorang yang baik untuk beramal. Penting bagi malam kita malam ni adalah untuk hasil daripada tausiah ni adalah amal. Bukannya sekadar dengar cerita saja, untuk amal. Jadi jangan tinggal selawat kepada Nabi SAW. Jangan tinggal, khususnya kalau kita boleh dilaksanakan hatta dalam Zoom sekalipun, sama-sama jemaah ahli musalla Sayyidatina Aisyah dibacakan Dalailul Khairat.
dan juga dibuat majlis dalailul khairat untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak baik pada akhir zaman ni. Moga-moga Allah Taala menjaga kita semua berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada semua. Kepada saudari Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu halus sekali teguran daripada Syekh Nazrul mengenai bagaimana kita sebagai wanita perlu memantapkan ilmu serta akhlak serta adab kita, Masya Allah dalam mendepani hari-hari mendatang ini, lagi-lagi di akhir zaman ini. Masya Allah, banyak sangat ujian dan dugaannya, Masya Allah. Dan betul lah, setiap apa yang diceritakan oleh Syekh tu memang tidak ada yang tidak ada kebenaran. Semuanya benar belaka lah, Masya Allah. Jadi Masya Allah, kalau boleh mungkin kita boleh ambil maklum akan buku-buku yang diceritakan oleh Syekh untuk sama-sama kita amati dan kita baca, kita hayati insya-Allah kitab-kitab tadi. Syekh nak tanyakan Syekh, apa Syekh pernah dengar akan kitab karangan Habib Muhammad Amin bertajuk Budurus Sa'adah? Budurus Sa'adah? Budurus Sa'adah. Dia juga antara kitab yang dicadangkan untuk bab-bab munakahat ni, Syekh. Ya, elok. Ya. Bagus. Baik, Amin Idrus. Ya, Syekh. Ya, Syekh. Bagus. Baik, insya-Allah. Jadi kalau Syekh nak tanya, apakah kita boleh masih lagi membaca kitab tersebut walaupun kita sudah berumah tangga, Syekh? Ya, boleh. Hatta kalau dah berumah tangga sekali. Kalau tak berumah tangga pun boleh baca. Tak berumah tangga lebih-lebih lagi kena baca. Baik Syekh. Terima kasih banyak-banyak Syekh. Syekh nak tanya lagi, apa bolehkah kami buka sekejap ruangan untuk mungkin ada para muslimat nak bertanyakan soalan kepada Syekh? Sila. Baiklah, saya nak buka ruang kepada mungkin akhwat yang mungkin nak bertanyakan soalan kepada Syekh. Apa ada? Syekh, ada satu soalan nak tanyakan kepada Syekh tapi dia DM saya. Adakah Syekh Bajal Haban tu yang tadi Syekh Nazrul kata dia banyak sabar dengan isteri dia, banyak mencarut ke? Saya rasa bukan. Pandangan Syekh bagaimana, Syekh? Tafadhal Syekh. Bukan mencarut. Kadang isteri ni kalau macam orang Mesir, contohnya kalau dia bercakap dengan dengan suaminya, kadang diucapkan perkataan yang boleh menyakitkan hati suami dia. Jadi kalau suami suruh buat urusan kerja dan seumpamanya ataupun minta tolong dan seumpamanya, orang panggil, kalau orang bahasa Kedah dia panggil juih mulut. Juih mulut, tahu juih mulut? Tahu, cebik. Yang tu pun juih mulut lah. Jadi yang tu pun kadang menyakitkan hati suami. Beletiak, ni dia tulis. Ni kakak Nur Hayati tulis kata ni, beletiak. Beletiak banyak. Sayyidina Umar pernah dihadiri oleh seorang lelaki nak mengadu kepada Sayyidina Umar tentang leteran suami isterinya yang banyak. Dia nak minta cadangan Sayyidina Umar. Nak cerai ke tak cerai? Isteri ni banyak beletiak. Dan jadi bila dia nak mengadu kepada Sayyidina Umar, dia datang ke rumah Sayyidina Umar, sampai di depan rumah tengok Sayyidina Umar pun kena beletiak juga. Isteri Sayyidina Umar pun duduk tengah popek. Ya. Jadi kemudian lelaki tadi kata, sama aja. Saya nak mai tanya masalah, rupanya masalah saya sama dengan Sayyidina Umar. Terus dia patah balik. Sayyidina Umar tahu kata ada orang datang, terus dia keluar dan tengok ada seorang tadi datang. Terus dia panggil balik. Kenapa kamu balik? Dia kata, apa urusan kamu datang? Kata dia, saya datang nak mengadu masalah saya. Rupanya masalah kita sama. Kata Sayyidina Umar, apa dia masalah dia? Masalah dia kata, saya nak mengadu tentang isteri saya yang kuat beleter, kuat membebel, dan nak tanya pandangan, adakah saya nak kena ceraikan? Kata Maulana Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa yang basuh baju kamu ketika mana kamu di luar rumah? Kata dia, isteri. Siapa yang menguruskan anak-anak kamu ketika mana kamu tidak ada di rumah? Isteri saya. Siapa yang menguruskan kerja buat rumah kamu ketika mana kamu tidak ada di rumah? Isteri saya, kata dia. Baik. Kalaulah mereka boleh melakukan semua kerjaan yang kamu tidak mampu lakukan tersebut, apakah kamu tak boleh sabar dengan sedikit leteran? Sikit saja, kata dia. Perempuan kalau tak beletiak langsung, kayu lah. Jadi kayu. Batu orang lelaki ni kadang-kadang jadi harmoni lah rumah dia kena dengar juga leteran isteri. Tapi jangan selalulah. Dia sampai setiap 5 minit beletiak, teruklah lelaki dia. Dia kena beletiak juga sekali-sekala. Sebab tu orang lelaki ni kadang-kadang dia alim macam mana pun, dia hebat macam mana kat luar sekalipun, walaupun dia panglima paling besar dalam dunia Islam contohnya, tapi
kadang-kadang dengan isteri dia kalah dengan leteran isteri dia. Abang ni habis, jam terus dia. Bateri dia terus jadi tak bersambung waktu tu. Ni kehebatan seorang perempuan. Dan saya nak pesanlah terakhir, perempuan jangan rasa lekeh ketika duduk di rumah. Kenapa? Karena mendidik anak-anak dan juga menjaga amanah suami kita di rumah itu adalah suatu keagungan dan kemuliaan kepada wanita sebenarnya. Kenapa? Karena mereka adalah madrasahnya kepada anak-anak di rumah. Ini suatu benda yang besar sebenarnya yang dijadikan oleh Allah kepada wanita. Tapi ini kepada wanita yang duduk di rumah lah, kepada yang bekerja, ya tidak menjadi masalah kepada mereka, tetapi sebaliknya sepatutnya bagi mereka juga untuk memberikan perhatian dengan apa yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka terhadap anak-anak dan juga hak mereka terhadap suami mereka perlu dijaga. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada Syekh. Ada 3 lagi kalau Syekh tak keberatan. Soalannya, begitu sekali mulianya wanita dalam Islam, apa pandangan Tuan Syekh fenomena hari ini ramai para isteri yang dianiaya tidak dipenuhi haknya sebagai isteri? Memang ada undang-undang syariah, tetapi dari segi pelaksanaannya lebih memihak kepada lelaki. Dalam satu aspek lain pula, bagaimana untuk redha dalam takdir yang sedemikian, iaitu untuk terus duduk dalam situasi sekalipun dianiaya? Bagaimana tu Syekh? Baik, yang pertama sebenarnya soalan tadi telah dalam masa soalan tersebut pun ada jawapan. Jawapan dia apa dia? Redha dengan perkara tersebut. Ala kulli hal, yang paling utama bagi seorang tersebut dalam hubungan dia dengan suaminya, suami dengan isterinya, yang paling utama sekali adalah dengan keredaan. Dan kemudian kalau berlaku masalah dan seumpamanya, maka perlu meletakkan bahawa semua yang telah berlaku tadi dengan takdirnya Allah Ta'ala. Ya, benda ni senang disebut dan susah diamal. Senang disebut di mulut kita. Karena orang yang akan merasai tadi, dia sendiri yang akan tahu macam mana spreadnya perjalanan tersebut dan susahnya dalam menghadapi perkara tadi. Seolah dianggap dizalimi dan seumpamanya. Orang panggil apa? Masing-masing akan ada pandangannya masing-masing. Lelaki pula akan kata kami juga dizalimi. Wanita juga akan menganggap kata kami juga dizalimi. Jadi sebenarnya bila berlaku tasyajur, berlaku al-qisam, pertentangan dan seumpamanya, kesemuanya akan menganggap diri masing-masing dizalimi. Yang tu perkara yang perlu kita terima. Dah bila berlaku qisam, tak akan ada seorang yang kata dia baik, saya tak baik. Yang penting apa dia? Yang penting dididik peribadi ataupun ketidakkesefahaman tersebut jangan dilanjutkan pada perkara yang tidak sepatutnya. Apa maksud saya sini? Maksud saya, kalau berlaku tasyajur, perkelahian, pertentangan, kalau bagi yang ada anak contohnya, jangan dilanjutkan kepada anak. Kalau perkelahian antara suami dengan anak, suami dengan isterinya saja, jangan dilanjut kepada anak. Jangan sampai dihina dan dipermainkan suami tadi di depan anak-anak. Karena ini akan menyebabkan hilangnya respek dan juga perasaan hormat. Kecuali kalau suami tadi memang seorang yang melakukan masalah yang tidak boleh dimaafkan pada sudut syarak. Contoh seperti suami tadi melakukan yang tidak baik kepada anaknya sendiri. Mencabul anaknya sendiri dan seumpamanya, ini tak dimaafkan lah. Tapi kalau kata orang panggil apa, perkelahian tadi hanya disebabkan kerana salah faham di antara suami dengan isteri, maka guru saya salah seorangnya pernah cerita kepada saya tentang masalah yang beliau ingin bercerai dengan isteri. Salah seorang guru saya. Jadi bila dia nak bercerai, dia cerita kat saya. Dia kata kat saya, kamu orang kedua yang saya cerita setelah Maulana Syekh Ali. Ini Mufti Mesir, guru beliau. Dia kata, kamu orang kedua yang saya cerita. Saya tak ada orang lain yang saya cerita. Hatta mak saya pun saya tak cerita. Saya cerita kat kamu. Jadi satu hari waktu kami naik kereta api, saya tanya kepada guru saya, tak ada cara lainkah Syekh untuk selain daripada perceraian? Tak ada cara lain. Syekh kata kepada saya, Muhammad, dia kata, kamu ingat keputusan satu malam? Dia kata, tak. Keputusan ni dah berapa tahun dah saya berfikir, bersabar. Dia kata, dan saya
Orang panggil apa, letakkan keputusan ni dengan orang panggil dengan berat hati, dia kata. Anak-anak dan semua. Tapi saya heran. Saya tengok Syekh masih keluar dengan pak mentua dia. Pak mentua Syekh, walaupun dah bercerai, tapi masih keluar dengan pak mentua. Pak mentua keluar bawa pergi ke pasaraya, balik. Kalau Syekh main mengajak saya, kami mengaji, saya belajar kitab dengan Syekh di bawah rumah bekas isteri Syekh. Ada satu bilik dibagi dan harta maktabah Syekh masih lagi dikekalkan di rumah bekas isterinya di bawah oleh pak mentua. Saya heran, saya bertanya kat Syekh. Saya kata, saya ajaib tengok ni. Macam mana orang ni bercerai dengan seorang, tapi dengan keluarga orang yang bercerai tadi, masih lagi baik hubungan, hatta dengan mak mentua, dengan pak mertua masih lagi baik. Nah, walaupun dengan isteri dah tak ada hubungan apalah. Nah, cuma dengan keluarga isteri, dengan adik ipar dan semua, saya tengok luar biasa. Saya tengok yang adik ipar lelaki kena jumpa Syekh peluk. Kalau kita kadang-kadang kalau berkelahi ni, sekali dengan keluarga semua berkelahi. Nah, marah sampai ke 7 keturunan. Jangan duk lalu kampung tu. Kampung tu tak boleh lalu dah. Haram lalu jalan kampung. Kampung tu pun haram. Saya heran bila saya tanya, Syekh kata apa? Muhammad, dia kata, kamu ingat ni filem? Dia kata. Kamu ingat ni filem? Filem boleh lah kalau berkelahi. Orang panggil apa? Habis berkelahi semua dengan keluarga-keluarga. Dia kata, saya pesan ke anak saya. Bila anak saya tanya, tanya kepada saya, apa yang orang panggil apa? Kenapa baba dengan mama tak boleh duduk sekali? Kenapa tak duduk sekali dah? Apa jawab Syekh? Syekh kata, saya akan jawab ke anak saya. Baba adalah orang yang paling baik dalam dunia. Mama orang yang paling baik dalam dunia. Tapi kami tak duduk sekali. Itu ya. Yang mana jawab? Lepas tu jawapan yang sama akan dibagi oleh si ibu. Kalau anak tanya dekat mak, kenapa baba tak duduk dengan kita? Mak pula akan jawab, baba orang yang paling baik dalam dunia. Ibu pula orang yang paling baik, mama orang paling baik dalam dunia. Tapi tak boleh duduk sekali. Yang tu saja. Tapi kalau kita berlaku masalah, lepas tu ni penting orang yang ada agama. Yang bukan berpisah tadi hanya semata-mata kerana kebencian semata-mata. Tapi sebaliknya kerana mungkin tak sefahaman, tidak bermakna akan memutuskan terus hubungan. Ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana dia berkahwin, orang tahu isterinya akhlaknya buruk. Betul, orang pakat tanya dekat dia, kenapa kamu boleh kahwin dengan orang yang perempuan tadi? Macam mana akhlak dia di rumah kamu? Kata dia isteri saya, mana saya boleh cerita? Itu rahsia saya dengan dia. Kemudian tak lama lepas tu bercerai. Cerai tu orang pakat buat gosip lah. Kata, tengok, kan dah bercerai dah. Maksudnya memang tak elok betul isteri ni. Kita pergi tanya dia. Sebab dulu dia isteri dia tak boleh cerita. Sekarang dia tak isteri dia. Maka bila ditanya kepada wali ni, ulama ni, macam mana dengan isteri kamu dulu? Kenapa bercerai? Kan kami dah sebut dah. Dia kata, dulu dia isteri saya. Saya wajib jaga aib dia. Sekarang dia saudari saya dalam Islam. Maka orang yang nak berkahwin dengan dia saja saya akan cerita. Kalau ditanya, orang yang tak ada kaitan, apa saya nak cerita? Jadi mengumpat nanti. Akhirnya tak cerita juga sampai ke sudah. Tengok orang yang ada agama macam mana dia punya akhlak, macam mana sikap dan juga kepribadian mereka. Kan tu Nabi SAW sebut, kalau datang seorang lelaki yang punya akhlak dan agama Nabi kata bukan mesti ustaz, yang ada agama. Datang untuk meminang kamu, maka janganlah ditolak pinangan tersebut. Nanti akan datangnya fitnah. Fitnah maksudnya apa dia? Kalau datang seorang yang baik datang, kamu tolak, maka bermakna selepas ni kemungkinan akan datang yang tidak baik. Kalau bukan jodoh tu lain lah kira. Cuma apa yang saya nak masukkan dalam cerita kita ni, dalam soalan yang ditanya tadi, perlu bagi kita untuk balik kepada apa yang kita syarah tadi. Perlu kepada ilmu, kedua-dua pihak. Perlu kepada ilmu, perlu kepada sabar. Dan perlu kepada meneruskan perjalanan hidup. Karena kehidupan kita bukan hanya terhenti pada sudut masalah tersebut saja. Sebaliknya kena meneruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Tak ada masalah. Dalam perjalanan kita anggap jalanan kita ni nak menuju ke satu tempat yang di hujungnya disediakan dengan persediaan yang luar biasa. Taman yang indah. Jadi orang yang nak pergi ke taman yang indah, maka dia perlu untuk jatuh. Dia perlu untuk
dia perlu untuk bersabar. Nah, bersabar dengan ujian, bersabar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, susah ni satu sahaja di dunia. Di akhirat, nah, dan juga diberikan kebaikan, ada dua kebaikan Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Usr disebut oleh Allah sekali saja dalam Quran, dalam ayat tadi. Sekali, bukan dua kali. Tak sekali. Sebab kedua-duanya disebut dengan alif lam. Inna ma'al usri. Al-usr. Yang kedua, fa inna ma'al usr. Al-usr, al-usr, dua-dua disebut alif lam. Maka kata ulama dalam bahasa Arab, ketika satu perkataan tadi disebut kedua-duanya dengan alif lam, ma'rifah, maknanya ini satu benda saja. Manakala yusr disebut dua. Ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Maka kebaikan ataupun kemudahan tadi Allah Ta'ala akan berikan dua kali, iaitu sekali di dunia dan sekali lagi di akhirat. Yang penting kita meletakkan kesabaran, keridaan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Marah biasa, kita nak marah biasa. Kemarahan tadi adalah apa ni, benda yang orang panggil apa, benda yang normal bagi seseorang untuk dia marah. Nah, kalau nak marah dengan apa yang telah berlaku, suami dia gini. Tapi jangan lupa hujungnya diletakkan dengan menyerahkan kepada takdir. Itu saja. Kalau ada perasaan tadi, insya-Allah. Jangan lupa baca karangan-karangan para ulama, contohnya kitab At-Tanwir, Isqat At-Tadbir, karangan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, mengikuti majlis-majlis zikir dan selawat. Insya-Allah itu akan memberikan ketenangan kepada kita dan kita akan mengelakkan diri daripada menyalahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah, oleh kerana masa pun tidak mengizinkan kita untuk terus meneruskan lagi majlis kita pada hari ini sebab dah lewat ni, dan saya percaya nanti suami-suami tunggu pula mana isteri-isteri mereka ni kan masih lagi dalam majlis ilmu, masya-Allah. Jadi saya nak minta mungkin Syekh sebelum menutup majlis kita untuk doakan kami dalam Musalla Aisyah, terutama kepada sahibul majlis yang insya-Allah akan berangkat ke Bumi Tarim pada 15 hari bulan ni, Syekh. Ya. Fadhal, Syekh. Kak Umi kah? Ya, Kak Umi, bukalah mic kejap, buka video kejap. Ya, Ustaz, doakan saya, doakan rombongan saya untuk ke Tarim pada 15 bulan ni, insya-Allah, hari Selasa ni. Ya. Doakan kami sekali di sana. Doakan kami di sana sampai temu dengan para masyayikh, ke makam para awliya. Doakan kami. Moga kami juga sampai ke sana. Amin. Insya-Allah, doa bidoa, insya-Allah. Ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil wal mursalin wa alihim wa zurriyatihim wa bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa ulumihim wa barakatihim wa anwarihim fid din wa dunya wal akhirah wa bi niyyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Saya ucap terima kasih banyak. Jazakumullah khair, jazak kepada semua. Kita doakan moga dimudahkan urusan pada kakak Umi dan juga seluruh rombongan untuk menuju ke Tarim dan juga seluruh yang jamaah Musalla Aisyah yang mengikuti majlis pada malam ini diberkati oleh Allah Ta'ala, dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazak buat Syekh Nazrul Nasir di atas tausiah sebentar tadi. Kita doakan agar Syekh terus dipelihara oleh Allah SWT, diberikan kesihatan khair lutfin wa afiyah insya-Allah, dan segala apa yang beliau doakan untuk kita digandakan beribu-lipat kali ganda kepada beliau. Segala hajat permintaan beliau dikabulkan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, zuriat yang salih dan salihah insya-Allah, dan santinya terus berkembang insya-Allah, dan Zawiyah Nasiriyah terus banyak akan memanfaatkan ummah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak Syekh. Barakallahu fikum. Saya minta izin dulu. Tafadhal Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dah tadi sesi kita bersama dengan Syekh Nazrul Nasir eksklusif dalam Musalla Aisyah. Semoga kita semua dapat manfaat daripada perkongsian yang Syekh berikan, Masya Allah, daripada sirah sampailah kepada kisah-kisah, Masya Allah, dan juga perkongsian kitab-kitab, Masya Allah. Cukup halus tegurannya, tapi sebenarnya saya percaya semua dah dapat inti dan apa sebenarnya peranan kita sebagai seorang wanita pada ketika dan saat ini, baik dalam rumah tangga maupun dalam ummah, Masya Allah. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan apa yang telah dikongsikan oleh Syekh sebentar tadi, dan saya bagi pihak Musalla Aisyah dan sahibul majlis dan semua ahli khidmat, kami nak minta ampun dan juga maaf sekiranya terdapat kekurangan bagi pihak saya, terutamanya sebab ada juga soalan-soalan yang saya tak dapat nak ajukan kepada Syekh kerana Masya Allah banyak sebenarnya. Jadi saya nak minta maaf sebab saya pun nak menghormati juga Syekh dan juga sahabat-sahabat kita yang mungkin dah lama dalam majlis ini dan pastinya ada urusan lain yang nak mereka kerjakan selepas ini. Jadi saya nak minta maaf banyak-banyak, dan yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Kan Kak Umi kan? InsyaAllah. InsyaAllah besok, tapi untuk hafalan Yasin mungkin Kak Umi tengah cari kelas lain sebab Ustazah tak berapa sihat. Baik, insyaAllah. Ada juga cadangan daripada tadi Syekh kata kita jangan lepaskan, kalau boleh Syekh suruh galakkan kita untuk mulakan baca Dalail Khairat. Masya Allah. Jadi mungkin kita boleh ada rancangan untuk kita buat kumpulan zikir pula dalam Musalla Aisyah, selain daripada kita punya rutinan ratib kita dalam Telegram. InsyaAllah mungkin kita boleh rancang sesuatu daripada itu insyaAllah. Selawat biar nanti insyaAllah. Betul, insyaAllah. Jadi kepada para khawat, terutama para ahli khidmat dan yang lain-lainnya, saya nak minta untuk panjang-panjangkan nota tersebut, kongsikan kepada kami dalam Telegram. Jangan lupa, kalau mungkin nak dapatkan buku, sebenarnya Masya Allah, saya tak buka lagi buku Kitab Adab ni. Beli lama tak buka lagi, Masya Allah. Rasanya dah tiba masa saya baca lah kot, Masya Allah. Allah Maksudnya Muhammad. Jadi insyaAllah kita jumpa esok insyaAllah. Tunggu sajalah perkembangan daripada kami insyaAllah. Dan kalau anda nak terus ikuti ratib dan juga aurat wirid, aurat harian, boleh ikuti kami Telegram Musalla Aisyah juga insyaAllah, untuk anda mula mengamalkan wirid rutinan aurat anda insyaAllah. Jadi sampai di sini saja insyaAllah. Kita jumpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. من أفضل الإنسان في حسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Selamat malam semua. Jaga diri, jaga SOP insyaAllah.